إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ما تعالت أصوات الناس بالتكبير الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير الله أكبر ما تنزلت علينا الرحمة الإله العلي القدير الله أكبر ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم المنير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة والتصديق وارشدهم إلى أوضح المحجة والطريق وجعلهم وبرحمته خير أمة ورفيق. أحمده على النعمة التي بها حبانا وأشكره على الملة التي أتى بها هدانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah sama-sama kita meletakkan kesyukurannya setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan faedah hidayatnya telah diperkenankan untuk sama-sama kita dapat menyelesaikan dan menyempurnakan ibadat puasa Ramadan yang baru selesai semalam dengan masuknya maghrib 1 Syawal. Alhamdulillah, dalam keadaan kita menghadapi kesulitan COVID-19 dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, dalam keadaan kita terpisah daripada keluarga dan juga ibu bapa dan saudara mara, dengan keadaan yang tak menentu ini, tapi kita dapat juga menyempurnakan dengan taufik Allah Ta'ala, dengan bantuan daripada Allah Ta'ala dan inayahnya untuk kita sempurnakan ibadat puasa Ramadan. Maka dengan itu hendaklah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Demikianlah Allah SWT telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan kamu dan semoga kamu bertakbir kepada Allah, mengagung dan membesarkan Allah di atas segala nikmat dan hidayatnya telah diberikan kepada kamu. Semoga kamu daripada golongan orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apapun yang kita hadapi sekarang ini dengan masalah wabak penyakit COVID-19, ada dia punya pro dan konnya, ataupun yang baik dan keburuknya. Kita semua nampak keburukannya kerana dengan berlakunya perkara ini, kita punya masjid pun ditutup dan demikian juga kita tak dapat bertemu keluarga, sahabat andai, dan demikian juga tak dapat kita berjemaah tarawih di rumah Allah. Tetapi namun demikian,
Ada dia punya kebaikannya daripada segi hakikatnya tersirat. Iaitulah kita diberikan masa sepenuhnya untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Selang setiap tahun kita menghadapi Ramadan, tapi kita banyak melengahkan dengan ibadat kepada Allah kerana kita juga kesibukan dengan kerja dunia kita yang tak dapat kita hindarkan dan kita tinggalkan. Tetapi pada tahun ini merupakan tahun yang istimewa kerana Allah SWT ikat kita duduk di rumah supaya kita menumpukan ibadah kita sepenuh masa kepada Allah. Dapat kita solat tarawih dengan sepenuhnya 20 rakaat. Dapat kita membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Dan dapat kita bersama-sama dengan keluarga kita daripada pagi sampai ke petang. Dapat sama-sama kita memimpin anak isteri kita untuk mendirikan solat-solat waktu dan juga solat tarawih. Alhamdulillah, pada zahirnya itu satu musibah, tapi hakikatnya dia adalah satu nikmat. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sayang kepada kita kerana kita terlalu sibuk dengan dunia kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita dan berbagai-bagai alasan sehingga kita melakukan ibadat kita dengan tidak sempurna. Tetapi pada saat ini, tahun ini, Allah SWT menjadikan penyakit wabak COVID-19 ini supaya kita semua menumpukan ibadat kita kepada Allah SWT. Kalau dalam masa Ramadan yang baru ini, dengan keadaan kita menumpukan 10 masa pada Allah, masih lagi tak dapat kita tunaikan kewajipan kita dan yang disunahkan untuk kita, memanglah orang ini serugi-ruginya. Kerana Allah sudah beri dia masa sepenuhnya untuk dia beribadah pada Allah, tapi masih lagi dia memberi bermacam-macam alasan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin rahimakumullah. Sebenarnya dalam peristiwa COVID-19 ini mengajar kita banyak perkara. Pertama sekali ialah mengajar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan menumpukan taat kita pada Allah, kerana setiap daripada kita semuanya akan balik. Kita akan balik ke kampung halaman kita yang asal, iaitulah syurga Allah Ta'ala. Kerana datuk kita yang pertama, Nabi Allah Adam AS, diciptakan Allah SWT di dalam syurga. Dan itulah asal kita. Dan kemudian dipindahkan ke dunia untuk sebagai transit sahaja. Dan kemudian kita semua akan balik ke sana. Namun demikian, kita perlu buatkan persiapan. Kerana sebagaimana kita di dunia, kita buatkan persiapan untuk menghadapi masa tua kita. Dengan kita menyimpankan makanan kita ataupun wang-wang CPF kita untuk hari tua kita. Demikian jugalah sebenarnya kita lebih lagi perlu untuk buatkan persiapan hari akhirat. Kerana dunia yang kita duduk ini hanya 60, 70, 80, 100 tahun. Tetapi di akhirat bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Bahkan kekal abadi buat selama-lamanya. Maka dengan itu perlu lebih lagi kita giat beribadah dan menyimpan amal-amal taat kita pada Allah. Tetapi kerana kita banyak kelemahan, banyak kekeliruan dan kekurangan, maka dengan sebab itulah Allah jadikan wabak penyakit COVID-19 ini untuk menjadikan kita dapat menumpukan taat yang lebih dan membuatkan persediaan dan mengingatkan akan hari mati kita kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat cocok tanamnya akhirat. Apa yang kita buat di dunia, itulah yang kita akan dapatkan di hari akhirat. Kerana apabila mati seseorang anak Adam, dia tidak bawa harta bendanya, tidak bawa familynya di dalam kubur, tetapi yang dibawa ialah apa yang telah dikerjakan dari amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ul mayyit thalatha, mengikut akan mayit itu 3 perkara. Apa dia? Yang pertama ialah keluarganya, keduanya ialah hartanya, ketiga ialah amalannya. Kedua perkara kembali ke rumah, tidak ikut terus ke dalam kubur, iaitulah hartanya. Hartanya apabila saya mayat dia dikeluarkan daripada rumah. Mana rumah yang telah dia beli dengan harga yang tinggi, dengan perhiasan perabotnya ratusan ribu, semuanya akan mengatakan pada dia, bye-bye, selamat tinggal, kami tak ikut engkau. Begitulah sampai ke kubur, isteri, suami, anak-anak, sahabat andai yang bersama-sama menghantarkan ke kubur, dia tidak akan tunggu sampai waktu malam, mereka pun akan balik, dan yang tinggal hanyalah amalan kita. Maka kalaulah dapatnya amalan yang baik, beruntung dan bertualah dia.
Kalaulah amalannya sebaliknya, maka penyesalan yang tak berguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Ta'ala tidak mahu kita menyesal apabila kita balik kepadanya. Maka Allah Ta'ala membuatkan penyakit COVID-19 ini untuk supaya kita insaf dan kita sedar. Untuk kita mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Ta'ala. Maka begitulah kita dapat ambil intisari yang baik, yang positif daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Namun demikian, ada juga yang nampaknya pada negatif daripada keduniaan kita, perusahaan kita, perniagaan kita, pekerjaan kita, semua yang terjejas. Maka itulah memang tak dapat kita nafikan. Tapi apalah nak buat, kadang-kadang kita perlu mengorbankan sesuatu daripada keduniaan kita untuk dapatkan kebaikan di akhirat. Maka setiap orang yang beriman, apabila mereka menghadapi sesuatu kesulitan atau perkara yang tak disenangi, mereka senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu ajaban li amril mu'min, sangat pelik bagi urusan orang yang beriman. Fa inna amruhu kulluhu fi khair, kerana urusan dia semuanya dalam kebaikan. Idza asabathu sarra syakara wa kana khairallah. Kalau dia dapat kebaikan, dia akan bersyukur pada Allah, maka itu adalah satu pahala dan kebaikan untuk dia. Wa idza asabathu darra sabara wa kana khairallah. Kalau terkena kepada dia sesuatu kesusahan, maka dia sabar, maka itu adalah pahala dan perkara yang baik untuk dia. Pokoknya ini hanya untuk orang mukmin dan tidak bagi orang yang bukan mukmin. Kerana orang mukmin beriman pada takdir Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Artinya, katakanlah, tidak akan terkena kepada kami sesuatu musibah illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah dituliskan Allah untuk kita. Huwa maulana, dialah pemimpin kami, dialah penjaga kami. Maka kepada Allah lah orang yang beriman itu menyerah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebenarnya dengan wabak penyakit COVID-19 ini mengajar kita untuk berdikari, tidak bersandar kepada sesiapa. Kerana dengan adanya wabak ini, kita berdiri dengan sendirinya. Kita bekerja daripada rumah. Dan demikian juga kita mengasingkan diri kita daripada orang ramai. Kerana kita tidak mahu kita dijangkiti atau menjangkitkan kepada orang lain. Inilah dia salah satu daripada sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Arti kata yang lain, Allah Ta'ala suka seseorang hamba itu menyendirikan diri kepada Allah Ta'ala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, iaitu di Gua Hira, setelah bila? Setelah baginda mengasingkan diri daripada orang ramai, beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannas fi gharil Hira. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah di dalam Gua Hira. Maka setelah mengasingkan diri, mensucikan dirinya, mendekatkan diri pada Allah, setelah siap persediaan zahir dan batin, jasmani dan rohani, maka barulah turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Begitulah kita sebagai hamba Allah. Kita terdiri daripada dua, iaitu jasmani yang kita nampak depan mata kita, dan rohani yang tak nampak dengan mata tapi yang dapat kita ketahui. Kerana setiap orang tanpa ada rohnya, maka dia tidak akan hidup. Bahkan dinamakan dia mayat. Kalau haiwan, dinamakan dia bangkai. Tetapi Allah Ta'ala nak bersihkan hati rohani kita, supaya kita asingkan diri kita daripada orang ramai. Asingkan kebiasaan kita dengan keadaan orang yang membawa kita kekeliruan, ataupun menjauhkan kita daripada Allah dengan kesibukan dunia. Maka kita dibawa untuk kita berada di rumah, untuk kita beribadat pada Allah. Maka dengan itulah ada antara kita yang alhamdulillah dapat mengkhatamkan Quran. Ada yang pernah khatam, maka dalam tahun ini pula dapat 2-3 kali khatam. Demikian juga yang tak pernah semain tarawih 20 rakaat, dengan tahun ini COVID-19 dapat pula sempurnakan ibadat tarawih 20 rakaat. Yang susah nak bangun qiyamul lail kerana bermacam-macam alasan kerja, penat, shift dan sebagainya, tetapi tahun ini dapat pula dia bangun qiyamul lail kerana masa sudah ada pada dia, melainkan hanya malas sajalah yang menjadi penyakit yang menghalangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dengan peristiwa COVID-19 ini, hendaklah dia menjadikan satu pelajaran untuk kita. Untuk kita bersifat sabar. Kerana sabar itu adalah merupakan sebagai tanduk kita. Ataupun sebagai guideline kita, panduan kita di dalam kita menjalani hidup ini. Setiap perkara, setiap hidup kita, tanpa COVID-19 pun, kita pasti akan dicubai oleh Allah SWT. Akan diuji oleh Allah SWT. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Faqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ahasiban nasu an yutraku. Adakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan dengan mengatakan amanna, kami telah beriman, sebelum mereka itu diuji oleh Allah? Sungguh kami Allah telah menguji umatnya terdahulu sebelum kamu, sehingga Allah mengetahui siapa yang benar dalam pengakuannya atau siapa yang berdusta. Begitulah dia muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini tidak sunyi kita daripada cubaan Allah, maupun yang kecil maupun yang besar, maupun cubaan ekonomi, maupun cubaan di tempat kerja, maupun cubaan dengan majikan kita, maupun cubaan dengan teman-teman kawan kita, hatta bercubaan Allah dalam rumah tangga kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dan berbagai-bagai lagi. Cubaan Allah datang dengan berbagai rupa dan bentuk. Tetapi bagi orang yang telah berbekalkan dengan kesabaran, dia akan dapat menghadapinya dengan penuh ketenangan. Itulah Allah Ta'ala memuji kepada orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan hendaklah kamu mohon bantuan kepada Allah dengan salat dan juga dengan bersabar. Innallaha ma'asabirin. Allah beserta dengan orang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Melangkah kita daripada peristiwa COVID-19 kepada natijah daripada puasa kita. Kita semua sedar Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kita sesuatu ibadah, pasti sekali ada hikmah di sebaliknya. Pasti sekali ada rahsia dan kebaikan untuk kita, maupun kita sedar ataupun tidak. Demikianlah dalam ibadah puasa. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan atas kamu berpuasa seperti mana yang telah difardukan di atas umat yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga kamu mendapatkan takwa. Jadi tujuan daripada puasa kita ialah untuk kita mendapatkan takwa. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Apakah kita dapat menghasilkan puasa itu dengan takwa ataupun tidak? Sememangnya kita tidak boleh buat pengakuan kita orang yang bertakwa, kerana itu merupakan riak dan penipuan pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala telah berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasakan diri kamu sudah bersih. Dialah Allah saja yang mengetahui siapakah orang yang lebih bertakwa. Maka dengan itu marilah kita semak apakah yang telah kita dapat lakukan dalam ibadat puasa Ramadan kita. Apakah telah kita dapat lakukan solat-solat tarawih, ataupun kita masih lagi berlengah-lengah? Apakah sudah kita dapat mengkhatamkan Al-Quran, ataupun masih kita membiarkan Quran di atas almari sampailah dia itu berabuk 22 inci? Apakah kita sudah dapat melakukan solat qiyamul lail, atau masih sedap dengan hanya tidur sahaja? Maka kita semak pula pada selesai daripada Ramadan ini bagaimana sifat-sifat kita. Orang yang bertakwa itu bukan hanya kuat pada ibadat, tetapi orang yang bertakwa itu ialah istiqamah dalam ibadat. Apa makna istiqamah? Istiqamah itu makna konsisten, berterusan, tidak dia terputus dengan sesuatu perkara yang kecil. Umpamanya, kita dalam bulan Ramadan, kita sudah dapat lakukan solat tarawih 20 rakaat. Tapi janganlah hanya Ramadan saja. Lepas pada Ramadan pun kita teruskan dengan solat-solat sunat yang lain. Kita ada solat sunat duha, kita ada solat sunat qabliyah ba'diyah, dan kita ada solat sunat sebatau awabin, kita ada solat sunat malam tahajud. Teruskanlah amalan-amalan ini walaupun tak banyak, tapi sedikit pun kita lebih baik kita teruskan. Jangan hanya Ramadan saja kita kuat ibadat, tapi luar pada Ramadan kita sudah lemah dan cuai. Ingatlah,
semasa kita dalam ibadat Ramadan, syaitan-syaitan semua dibelenggu dan untuk memberikan kita kemudahan untuk ibadat. Tapi setelah masuk Syawal, syaitan-syaitan telah dilepaskan dan kita sekarang kembali dalam ujian Allah Ta'ala. Ibarat kata orang yang dalam ibadat puasa Ramadan, mereka memasuk dalam training center, iaitu latihan jiwa rohani mereka. Setelah keluar pada perkemahan Ramadan, ibarat kata mereka sudah jadi tentera yang kuat, bersiap sedia menghadapi musuh. Begitulah sepatutnya iman dan rohani kita. Dalam masa kita Ramadan, kita memupuk rohani kita untuk menjadikan sebagai seorang mukmin yang benar. Nah, apabila sudah keluar kita pada puasa Ramadan, kita sekarang menghadapi musuh kita, iaitu nafsu kita dan syaitan. Maka marilah kita bersiap sedia menghadapinya. Jangan kalah kita dengan godaan-godaan dan bujuk berayunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan itu mimbar pada hari Aidil Fitri ini menyeru, marilah kita teruskan istiqamahkan amalan kita dengan amalan-amalan soleh dan bacaan Al-Quran dan yang bersedekah dan berkhairat dan membuat baik. Jangan hanya terputus setelah keluar Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita bermurah hati, bersedekah, memberi orang buka puasa dan juga membantu fakir miskin, teruskanlah amalan yang baik itu setelah daripada Ramadan. Demikianlah dalam Ramadan kita kuat ibadat dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Begitulah teruskan dengan banyak doa. Kerana sesuatu qada Allah Ta'ala tidak akan ditolak melainkan dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuraddul al-qada illa bid-doa. Tidak ditolak akan qada Allah Ta'ala itu melainkan dengan doa. Kita tahu bahawa COVID-19 ini merupakan daripada peringatan Allah kepada kita kerana dosa-dosa kita dan kesalahan kita dan kelalaian kita. Maka marilah kita bertaubat dan sungguh-sungguh kita bertaubat dan jangan kita lagi sentuh perkara-perkara yang haram. Segala pergaulan-pergaulan kita dengan kawan-kawan yang melalaikan kita, hindarkan mereka. Carilah kawan-kawan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala, yang membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah sepatutnya kita lakukan setelah daripada Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seseorang mukmin itu tidak dilihat hanya pada ukuran ibadatnya, bahkan pada pergaulan dan akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalukum imana, akmalu ahsanukum khuluqa, wa khiyarukum li ahli, wa ana khiyarukum li ahli. Artinya, orang yang paling sempurna iman di antara kamu ialah orang yang paling sekali baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu ialah orang yang baik pada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita, iman itu dikira dengan daripada akhlak kita. Kalaulah kita kuat ibadat, kita berilmu tinggi, tapi tidak ada akhlak, akhlak itu dikira daripada tutur kata kita, pergaulan kita, perbuatan kita dan persahabatan kita dengan manusia. Macam mana tutur kata kita? Kalau tutur kata kita selalu menyakitkan hati orang, tutur kata kita itu selalu bercakap bohong ataupun menyindir ataupun mengumpat, maka itu bukanlah maknanya akhlak yang mulia. Bahkan ibadatnya hanya pada zahir saja, hakikatnya dia belum lagi sempurna imannya. Perbaikilah akhlak kita dengan pergaulan dengan orang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, iaitu bergaulilah manusia dengan apa yang kau tidak suka orang melakukan pada engkau, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Kalau kita tidak suka orang mengata kita, kita tak suka orang kritik kita, kita tak suka orang mengumpat kita, maka janganlah kita mengkritik orang, kita mengata orang atau mengumpat orang. Begitulah kita dalam keluarga kita juga. Kalau kita seorang suami, janganlah kita keluarkan perkataan yang menyakitkan hati isteri atau menyindirnya atau merendah-rendahkan dia. Bahkan sepatutnya kita senantiasa memberikan dia semangat, memberikan dia motivasi, memberikan dia pujian kerana dialah isteri kita. Dengan adanya dia, maka selamatlah kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat zina. Sayyidina Umar radhiyallahu an, sewaktu beliau menjadi khalifah, maka
berlakulah satu peristiwa. Seorang sahabat yang ada perselisihan dengan isterinya, maka dia datang ke rumah khalifah untuk nak buat pengaduan. Sampai depan pintu rumah khalifah, maka dia terdengar bunyi isterinya khalifah sedang mengomel kepada Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar tidak menjawab. Kemudian kata lelaki ini, aku nak komplain dengan khalifah. Isteri khalifah pun 2 kali 5 sama juga. Sudahlah, lebih baik aku balik saja. Tapi bila dia tengah nak balik, maka Sayyidina Umar pun buka pintu, ternampak dia. Wahai sahabat, silakan, apakah ada sesuatu yang perlu saya bantu? Maka kata sahabat ni, ya khalifah, aku ni tadi ada perselisihan dengan isteriku. Maka aku datang pada engkau untuk aku nak membuatkan pengaduan padamu. Tapi bila sampai depan pintu rumahmu, aku dengar isteri engkau pun berkata dengan perkara-perkara yang tak menyenangkan. Maka Sayyidina Umar menjawab, begitulah aku sabar kepada isteriku. Kenapa? Kerana aku kenangkan 4 perkara yang jasa baik dia kepadaku. Pertama, dengan adanya dia, maka aku terselamat daripada zina. Dengan adanya isteri itu, maka terselamatlah suami itu daripada perbuatan maksiat zina. Dan demikian pula dengan adanya isteri aku itu, maka dia telah menjagakan rumah aku. Tak perlu aku fikirkan bila aku keluar bekerja. Segala ia sudah dipastikan isteri itu menjalankannya. Daripada pembersihan, masakan, penjaga anak. Dan yang ketiga, isteri aku telah bersusah payah mengandungkan anakku. Begitulah dia tuan-tuan. Kita mendapat anak bukan dengan mudah, tetapi pengorbanan daripada isteri. Isteri itulah yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ke timur, ke barat, dengan terboyot-boyot perutnya dengan kita dalam kandungannya. Tak senang tidur, tak senang duduk kerana kita dalam kandungannya. Demikian pula setelah dilahirkan, maka dia tak senang tidur juga kerana dia menyusukan anak itu. Menjaga kerenah-kerenah anak yang sangat memeningkan kepala sang suami. Tapi isteri itu sabar. Kenapa? Kerana sayang dia kepada anak itu. Dan yang keempat, anak itu setelah dilahirkan, diben dan dibentikan kepada bapaknya. Bahkan kalau kita lihatnya susahnya ibu, tapi yang dapat namanya bapak. Lembu punya susu, sapi punya nama. Itulah ibarat katanya. Maka dengan sebab itulah kita sang suami bersabarlah dengan isteri. Kalau ada perangai-perangai dia yang tak menyenangkan, sabarlah. Kerana itulah dia ciptaan Allah. Semua itu adalah makhluk Allah. Kita lihat kepada kebaikannya, lupakanlah kekurangannya. Kerana kita sendiri pun ada banyak kekurangan. Jadi dengan sikap demikian, kita dapat menghidupkan rumah tangga dengan penuh harmoni. Dan begitulah Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum, orang yang sebaik-baik kamu, ialah yang baik pada keluarganya. Iaitu kalau kita di luar baik dengan kawan, baik dengan teman, tetapi di rumah kita bergaduh dengan isteri kita, bertengkar dengan isteri kita, selalu menarik muka dengan isteri kita, maka sebenarnya kita belum lagi orang yang baik. Demikianlah Rasulullah SAW membuat contoh. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik pada isteriku. Begitulah Rasulullah SAW. Apabila ditanya oleh kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang Rasulullah SAW melakukan di rumah? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa yang dilakukan oleh isterinya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maknanya di sini Nabi tidak berat tulang. Apa yang isteri dia lakukan, mau ke dapur, membersihkan pinggan mangkuk, mau membersihkan rumah, Rasulullah SAW juga melakukannya, membantu isterinya. Ini sikap seorang pemimpin. Dia merasakan perih payahnya isteri itu. Dia merasakan susah payah isteri itu. Dia pun bersama-sama dengan isterinya. Bukan anggap isteri itu sebagai amah, sebagai pekerja, sebagai tukang gaji, tapi dia menganggap isteri itu sebagai partner, sebagai teman dia untuk sama tolong-menolong dalam urusan-urusan yang boleh ditolong-menolongkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula sifat sebagai seorang isteri yang salihah ialah isteri yang dijaminkan syurga oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang wanita itu melakukan 4 perkara, maka masuklah daripada pintu syurga mana yang dia mahu. Pertama, ialah dia menjaga 5 waktu salat. Jangan lengah 5 waktu salat. Jangan lambat-lambatkan bila sudah masuk waktu. Jangan berdolak dalih nantilah. Segerakan waktu salat itu dikerjakan. Dan demikian juga kalau dia sudah bersih daripada uzurnya, segera mandi hadas besar dan segeralah dia melakukan ibadat salat itu. Itulah salat tiang agama. Yang kedua, bahawa dia berpuasa Ramadan.
Dia begitulah dia, kalau dia ada tertinggal daripada puasa Ramadan kerana uzurnya, maka segeralah dia mengqadakkannya. Dan yang ketiga ialah dia menjaga auratnya. Menjaga auratnya supaya tidak dilihat oleh orang-orang lelaki ajnabi. Janganlah dia keluar dari rumahnya dengan tanpa tutup aurat. Aurat wanita itu ialah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, didapatinya kakak Sayyidatina Aisyah Asma berada di dalam rumah tersebut, dan Sayyidatina Asma memakai baju yang tipis menampakkan warna kulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolehkan ke kiri atau ke kanan, tidak mau melihat pada tubuh badan Asma, sambil mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid fala yaslu an yura minha syai'un illa hadza wa hadza. Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah sampai haidnya, mana sudah balik, tidak boleh dilihat daripada sesuatu melainkan ini dan ini. Dan Nabi tunjukkan pada mukanya dan dua tapak tangannya. Ini saja yang boleh dilihat oleh orang-orang lelaki luar, tidak boleh lebih dari itu. Maka wanita-wanita yang salihah, jagalah auratnya. Bila keluar pada rumah, walaupun dia pergi kerja ke mana-mana, kalau dia sudah balik, hendaklah dia tutup aurat daripada ujung rambut sampai ujung kaki, melainkan muka dan dua tapak tangannya. Dan yang keempatnya, wanita yang salihah itu ialah wanita yang mentaati suaminya. Itulah dia wanita yang salihah. Apa yang disuruh oleh suami itu lakukan, apa yang dilarang oleh suami itu ditinggalkan, selagi yang disuruh yang dilarang itu tidak menyalahi hukum agama Allah Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat pada makhluk dalam kita membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya muslimin rahimakumullah, sebagai tanda kita orang yang sudah tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Ta'ala, kita juga perlulah melaksanakan ibadat kita dengan ilmu yang benar. Ilmu itu tidak datang bergolek pada langit. Ilmu itu perlu dipelajari. Innamal ilmu bita'allum wa innama fiqhu fit tafaqquh. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu dipelajari. Dan maka dengan itu ilmu fikih pun dipelajari. Maka di sini tak boleh kita hanya melihat pada Google, kepada internet, dan begitu juga kita mendapat ilham. Ini semua adalah perkara-perkara yang bahaya. Banyak sekali perkara-perkara yang menyesatkan di dalam internet. Dan demikian juga kadang-kadang mengikut ilham, itu bukan datang daripada Allah. Kita bukan Nabi mendapat wahyu. Tapi begitulah sebahagian daripada orang kita. Mengukur dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, tidak dengan berguru. Maka sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya, siapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Begitulah para alim-alim ulama mengatakan, man la syaikhalah fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tak ada guru bagi dia, maka syaitanlah gurunya. Maka hendaklah kita belajar, hendaklah kita berguru. Dan apabila kita berguru, jangan kita malu. Saya dah tua ustaz, bagaimana saya nak pergi belajar dengan guru tu orang muda? Ilmu tak kira tua atau muda. Ilmu itu wajib dipelajari. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul ilmi faridatun alal kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap orang muslim, baik dia tua ataupun dia muda. Maka begitulah muslimin rahimakumullah. Jangan kita berpuas hati dengan kita baca di internet, kita baca di Google, kita sudah rasa kita alim. Ulama-ulama kita tidak alim dengan cara demikian. Bahkan di guru demi guru, satu demi satu, sampailah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru itu merupakan silsilah ataupun rantaian sampai kepada dia, bukan melalui Google, bukan melalui kitab semata-mata kitab, tapi mesti ada berguru. Maka dengan itulah bila kita beramal, amalan kita yang menepati agama Allah walaupun betul, tapi kalau tanpa guru, maka amalan itu tidak diterima. Kenapa? Kerana dia mungkin ada berlaku kesilapan, dia hanya merasa diri dia betul. Tetapi kalau amalan dia itu amalan yang sedikit, tapi dengan berguru dan dia tahu yang dia buat itu apa yang dia lakukan ialah yang dia dah belajar, maka itulah amalan yang betul. Sebab itulah di sini Imam Ibn Ruslan telah mengatakan dalam matan zubatnya, fa'amilu bila ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalan dia tolak dan tak diterima.
Ini satu perkara yang perlu kita jaga dan kita awas. Kerana banyak zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi generasi muda kita, hanya berasa cukup, tak perlu pergi ke masjid, tak perlu berguru, hanya dengan membaca di Google, hanya di internet. Maka ini bahaya besar. Dengan sebab itulah kita dapati berapa ramai daripada generasi muda kita yang terpengaruh dengan internet dan juga dengan Google, ataupun yang bahan-bahan bacaannya tanpa berguru, sampai mereka dibawa fahaman ekstrim, fahaman yang membawa kepada tersasar keluar daripada ajaran Islam, sehingga sanggup membunuh saudara-saudara Islamnya kerana terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang ekstrim di dalam internet. Maka dengan itu, awas padalah ibu ayah apabila melihat anaknya selalu sangat duduk depan internet, maka pastikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Jangan kita berasa berpuas hati, wah anak aku rajin baca, anak aku pandai, tetapi kita tak tahu apa yang dia baca. Dan tak mustahil juga anak-anak kita terpengaruh dengan agamanya lain. Dan begitulah yang berlaku sebahagian daripada anak-anak muda yang menukar agama daripada agama Islam yang benar kepada agama-agama yang lain. Kenapa? Kerana membaca bacaan-bacaan yang tak sihat dengan fahaman-fahaman yang keluar daripada Islam. Akhirnya mereka menukar agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastikanlah ibu ayah apa yang dibaca oleh anak-anak kita. Jangan kita berpuas hati dengan apa yang anak-anak kita baca. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada mereka yang senantiasa melihat pada handphone mereka, senantiasa melihat pada internet mereka, waspadalah. Janganlah kita terasyik sangat dengan handphone sampai kita semayang pun kalau handphone berbunyi, kita pun kelang kabut, sedangkan kita menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil kita, hayya ala salah, mari salat. Kita buat lengah-lengah. Tapi kalau handphone berbunyi, kelang kabut kita. Macam kita jadi hamba pada handphone. Habis Assalamualaikum, sibuk kita nak pegang handphone kita. Siapa call, siapa message. Padahal Allah message kita dalam Quran. Allah memanggil kita dengan panggilan azan. Tapi kita buat berlengah saja. Lepas pada salat kita berzikir, kita istighfar, khusyukkan hati kita pada Allah. Dalam salat pun kita tak khusyuk. Luar salat jauh lagi pada khusyuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah akibatnya alat-alat moden apabila disalahgunakan. Alat moden tidak salah, tetapi yang salahnya kita cara menggunakannya. Ia ibarat seperti pisau dua mata. Satu mata memotong roti dan daging, dan satu lagi memotong jari dan tangan kita. Salah kita gunakannya, dia potong diri kita sendiri. Salah kita gunakannya, dia menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Tengah nak makan pun kita sibuk dengan handphone kita. Tengah kita nak belajar agama pun sibuk dengan handphone kita. Apa ustaz mengajar pun dia tak faham, tapi sibuk dengan handphone dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita semua akan mati, dan mati itu pasti akan datang. Datuk nenek kita dah berangkat balik dah. Ada antara kita mak ayah pun dah tak ada dah. Kita pun akan menjadi giliran berikutnya. Bukan kita tak mati, tapi kerana dunia yang canggih, dunia yang sophisticated, kita sudah dilupakan, kita sudah dilalaikan. Marilah kita ingat kembali asal usul kita. Asal kita daripada syurga Allah, dan kita nak balik pada syurga. Tapi kalau tidak kita mengikut perjanjian Allah, na'udzubillah, nerakalah tepatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin rahimakumullah, begitulah dia para jemaah sekalian. Kita tanamkan semangat kita untuk bertakwa pada Allah. Jangan sampai kita berlengah-lengah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu pada Allah sampailah kamu menemui ajalmu. Jangan kita berputus tengah jalan. Kita azam dalam hati kita, nak jadi apa jadi, aku tetap nak beramal kepada Allah. Kerana inilah aku dijadikan. Allah jadikan kita bukan untuk jadi hamba manusia, bukan untuk jadi hamba dunia, tapi Allah jadikan kita untuk jadi hamba pada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Maka marilah sama-sama kita tanamkan takwa kita kepada Allah seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil
العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكرامك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam keadaan kita zaman sekut mereka ini, yang di mana ramai daripada kita yang duduk di rumah, maka ambillah kesempatan untuk kita mengikuti program-program pengajian agama yang disampaikan oleh para asatizah kita. Asatizah yang kita pilih ialah asatizah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh para sahabat-sahabat sampailah pada ulama-ulama kita. Apakah dia tanda-tandanya pengajian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama sekali, mereka itu apabila berpegang pada mazhab dalam hukum fikih, mereka berpegang pada salah satu pada 4 mazhab. Umpamanya kita di Singapura, di Malaysia, Indonesia, kebanyakan kita berpegang pada mazhab Syafi'i, dan dia tidak bercampur-campurkan ikut suka mana dia nak pegang, tetapi melainkan dia seorang mujtahid, orang yang sudah sampai peringkat boleh mengeluarkan fatwa sendiri. Dan yang keduanya ialah mereka yang berpegang pada pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Macam mana itu nak kita kenal dia? Mereka mengajarkan kepada kita mengenal kepada Allah sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satunya harus, dan seterusnya lah pengajian itu. Dalam pengajian kita mengenal kepada Allah 20 sifatnya wajib: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, iaitu Allah yang wujud, Allah yang sedia ada, Allah yang kekal, dan Allah menyalahi sekalian yang baru. Maka di situlah Allah Ta'ala telah firmankan, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tak seperti sesuatu, dan Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat. Andai kata ada orang mengatakan Allah tu ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada mata, Allah duduk di atas, Allah di bawah, Allah atas langit, Allah atas arasy, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka waspadalah daripada fahaman-fahaman tersebut, walaupun mereka camouflage dengan mengatakan mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka demikian pula pegangan ulama Ahlus Sunnah Jamaah ialah pelajaran tasawuf. Pelajaran tasawuf ialah pelajaran membersihkan hati kita kepada Allah, membicarakan bagaimana nak membuang sifat riak, ujub, megah, sombong, takbur, hasad, dengki dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak merealisasikan sifat ikhlas, sifat redha, syukur, sabar, tawaduk dan sebagainya. Sifat akhlak, sifat tasawuf ini adalah salah satu pada intisari pelajaran Islam, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Iman itu ialah akidah, dan Islam itu ialah fikih, dan ihsan itu ialah tasawuf. Maka pelajarilah pelajaran ini dengan guru-guru yang benar. Dan demikian juga dalam masa circuit breaker ini, kita juga, pihak saya sendiri, ada mengadakan tazkirah Syawal
Syawal bermula pada esok petang jam 5.30 petang. Siapa nak ikuti bolehlah kita ikuti untuk mendalami tentang tauhid kita, akidah kita dan fikih kita dan tasawuf kita. InsyaAllah sampailah nanti apabila circuit breaker dibuka kembali, maka bolehlah kita pelajari di masjid-masjid insya-Allah. Maka dengan itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita ingatlah semua kita akan balik pada Allah Ta'ala. Dan tak ada siapa yang akan ada terjemah antara kita dengan Allah. Semua kita akan dihadapkan depan mahkamah Allah. Siapa yang selamat ialah orang yang mentaati Allah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia ini melainkan kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dan marilah sama-sama kita pada hari ini kita bermaaf dengan saudara mara kita, keluarga kita, walaupun tak dapat ziarah ke rumah mereka, tetapi dengan telefon, dengan Zoom dan sebagainya, kita telefon, kita mesej mereka, maaf zahir batin. Dan demikian juga kita kalau sekiranya dapat ziarah ke perkuburan ibu ayah kita adalah amat baik. Tapi tak semestinya hari ini, bila-bila ada kesempatannya, apalagi dengan keadaan circuit breaker kita ini, tak boleh kita pergi ke kuburan, maka sabarlah, banyakkan doa dan hadiahkan Yasin pada mereka setiap pagi. Demikianlah muslimin rahimakumullah. Apabila kita berziarah kepada orang-orang tua, maka kita cium tangan mereka. Dan demikianlah kalau kita ziarah, kita jagalah jangan kita bersalaman dengan orang yang bukan mahram dengan kita. Demikianlah beberapa ajaran Islam pada hari raya ini. Disunatkan kepada kita yang berpuasa Ramadan untuk kita ikuti dengan puasa sunat Syawal 6 hari. Bermula pada esok dan seterusnya. Bila-bila masa dalam bulan Syawal. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang puasa Ramadan dan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Masya Allah, pahala yang sangat besar. Begitulah dia Rasulullah SAW telah bersabda yang arti maksudnya dalam sepotong riwayat. Siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, sepertilah dia semayang dalam malam Lailatul Qadar. Masya Allah, besarnya pahala semayang sunat isyak ba'diyah 4 rakaat. Usahakanlah. Dan sesiapa yang semayang sunat subuh 2 rakaat, lebih baik pada dunia dan isinya. Iaitulah ini semua pahala-pahala yang Allah sediakan untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka pendek tapi amalan mereka banyak. Inilah kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah para jemaah sekalian kita mengikuti salah satu perintah Allah yang mulia yang telah Allah mulakan dengan zat yang suci dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك أنت السميع المجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka para jemaah sekalian, saya mengambil kesempatan saat ini memohon maaf dalam segala apa ucapan saya maupun dalam khutbah ini ataupun yang sebelumnya dalam pengajian saya. Maka dengan itu saya menghulurkan 10 jari saya saya ucapkan maafkan kami dan maafkan isteri, anak-anak saya semua dan semua mereka yang bersama-sama saya daripada pegawai saya dan juga daripada teman-teman saya, sahabat-sahabat dan murid-murid saya. Dengan itu sama-samalah kita bermaaf-maafan dan saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Semoga kita semua daripada golongan yang menyambut hari raya yang berjaya dan diterima Allah. Kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun anda semua dalam kebaikan. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.